Israel ditahan di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Polis menahan seorang lelaki warga Israel bersama 6 pucuk pistol di sebuah hotel di Jalan Ampang, Kuala Lumpur, Rabu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussain berkata lelaki berusia 36 tahun itu dipercayai memasuki Malaysia pada 12 Mac menggunakan pasport Perancis dari Emirat Arab Bersatu UAE. Siasatan awam mendapati suspek yang turut memiliki pasport Israel dipercayai datang ke Malaysia untuk membunuh rakan senegaranya susulan masalah keluarga. Pihak CID Kuala Lumpur dengan Bukit Aman, bantuan Bukit Aman telah pun merampas sejumlah 6 pucuk senjata api. Apabila soal siasat diteruskan, kita dapati bahawa suspek ini, warga negara Israel ini, telah pun masuk ke Malaysia pada 12 hari bulan melalui KLIA. Dan menggunakan pasport Perancis. Bila memberitahu pemberita pada Majlis Berbuka Puasa Anjuran Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman di Ibu Negara. Suspek kini ditahan reman selama 4 hari hingga 31 Mac. Kegiatan sindiket penyeludupan membabitkan beberapa anggota Jabatan Kastam di Kargo KLIA mengakibat jumlah ketirisan mencecah RM2 bilion bagi tempoh 3 tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata 34 anggota penguatkuasa dan 27 individu serta pemilik syarikat ditahan Mercy Op Samba 2.0 kerana melindungi dan kegiatan penyeludupan. Anggota dan pegawai penguatkuasa berusia 30 hingga 50 itu dipercayai menerima wang rasuah lebih RM4.7 juta daripada sindiket bagi memudahkan kegiatan penyeludupan tembakau, rokok, arak, produk kesihatan dan alat ganti kenderaan. Turut dirampas telefon bimbit, komputer riba serta 8 kenderaan mewah milik sindiket terbabit. Sejumlah 232 akaun bank milik syarikat dan individu ditahan termasuk akaun keldai berjumlah lebih 17 juta ringgit telah dibekukan bagi membantu siasatan. Tan Sri Azam berkata SPRM ketika ini memfokuskan usaha mementeras kegiatan rasuah membabitkan anggota penguatkuasa kerana ia merugikan negara. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM berjaya menyekat penyeludupan gegelung besi, steel coil, minuman keras dan serbuk tembakau sedut snuff tobacco dengan anggaran nilai cukai keseluruhan berjumlah RM20.59 juta. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Tengah Nur Lela Ismail memaklumkan kesemua rampasan dilakukan sekitar bulan Mac hasil maklumat risikan bahagian penguasaan JKDM Zon Tengah Unit 2 Negeri Selangor serta menerusi operasi bersepadu Op 40 2024. Merampas 221 gegelung besi ataupun steel coil dengan anggaran nilai dan duti cukai sebanyak RM4,861,700. Okey. Secara spesifiknya, kes ini diperoleh pada 19 Mac yang lepas. Hasil daripada maklumat risikan, bahagian penguatkuasaan Unit 2 Selangor telah membuat serbuan dan pemeriksaan di sebuah gudang di zon Pelabuhan Bebas Pelabuhan Barat. Jadi hasil pemeriksaan ke atas gudang tersebut, pasukan telah menemukan sejumlah gegelung besi ataupun steel coil yang disyaki tidak diikrar dengan benar dan tidak mempunyai permit import. Modus operandi penyeludupan tersebut ialah membuat pengikraran tidak benar ke atas deskripsi dagangan di kawasan zon perdagangan bebas Pelabuhan Kelang.
Dua pegawai bank antara 16 individu ditahan disyaki terlibat dalam sindiket jual beli akaun bank dan pengedaran kad mesin juruwang automatik ATM. Ketua Polis Selangor Dato' Husin Omar Khan berkata, suspek yang berperanan sebagai keldak akaun itu dipercayai aktif sejak 6 bulan lalu. Hasil siasatan mendapati pegawai bank tersebut telah mendaftar 40 akaun dengan 5 daripadanya dipercayai terlibat dalam 15 kes penipuan dalam talian dengan anggaran kerugian 2.3 juta ringgit. Adalah rekrut individu-individu untuk buka akaun. Dan individu ni akan mendapat bayaran antara 500 hingga 1,500 ringgit. Kemudian akaun bank ini bersama dengan kad ATM akan disewakan oleh sindiket ini kepada sindiket penipuan online bagi antara dalam bayaran sehingga RM8,000. Sindiket ini juga membawa pemilik individu-individu ini kepada untuk daftar syarikat ke SSM lah. Okey. Jadi kalau dia buka akaun dan daftar company ke SSM, dia punya bayaran lagi tinggi. Seorang wanita tempatan mangsa penculikan di Laos berjaya diselamatkan. Menurut pengurusi Persatuan Anak Muda Madani NGO, Dato' Zuraidi Rahim, mangsa remaja yang berusia 19 tahun itu dijerat oleh sindiket skamer melalui laman Facebook. Yang telah dijanjikan pelbagai kepada beliau, umur baru 18 tahun. Jadi dilarikan 4 hari sampai ada 2 hari di Intan tak makan sebelum dibawa ke satu tempat untuk menjadi mangsa culik di sebuah negara yang lain. Beliau berkata demikian selepas ketibaan mangsa di lapangan terbang antarabangsa di Kuala Lumpur. 4 individu didakwa di Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual ke atas 2 kanak-kanak perempuan November tahun lalu. Kesemua tertuduh berusia antara 23 hingga 30 tahun bagaimanapun membuat pengakuan tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 14-C Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Kesemua tertuduh melakukan kesalahan itu di sebuah rumah sewa di Mambang Diawan Kampar antara jam 3.30 petang hingga 10.30 malam. Mahkamah membenarkan kesemua tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes pada 8 dan 10 Mei depan. 60 warga asing dan 3 orang tempatan ditahan Imigresen Johor menerusi serbuan di sebuah premis hiburan di Taman Mount Austin, Johor Bahru. Ia melibatkan 54 wanita dan 6 lelaki pelbagai negara berusia 19 hingga 49 tahun. Pengarah Imigresen Johor Baharudin Tahir berkata kesemua warga asing tersebut didapati menyalahgunakan pas lawatan kerja sementara, pas lawatan sosial dan tidak memiliki permit sah berada di negara ini. 3 warga tempatan yang ditahan merupakan penyelia dan penjaga permis. Kes disiasatkan ke Seksyen 6-1-C, Seksyen 15-1-C dan Peraturan 39 Akta Imigresen 1959 Palang 63. Heboh ada pihak dakwa gagal mendaftar dalam sistem pangkalan data utama padu. Pasukan Biar Betul dimaklumkan, perkara itu terjadi selepas sistem mendapati butiran peribadi individu itu telah didaftar. Salah seorang menjadi mangsa, bekas Menteri Kabinet. Semakin mendapati butiran peribadi orang kenamaan itu telah didaftarkan orang lain. Menurut Setiausaha Akhbar Menteri Ekonomi, pendaftaran tersebut bagaimanapun tergantung. Proses daftar tidak dapat diteruskan kerana suspek gagal mengesahkan butiran identiti yang merupakan salah satu ciri keselamatan padu. Suspek yang menyamar sebagai orang lain pula hanya melakukan kerja sia-sia.
Bukan setakat gagal daftarkan individu lain, entiti sendiri pula dikenal pasti pentadbir sistem dengan mudah dan pastinya butiran itu disalur kepada pihak berwajib untuk tindakan susulan. Orang ramai yang berdepan isu seumpama disaran melaporkan kepada pihak berwajib sesegera mungkin. Sebarang permasalahan berkaitan sedia dilayani pasukan padu. Pada pihak ketiga, jangan cuba ambil kesempatan. Penipuan, pemalsuan dan kecurian data merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Masih lagi dalam berita tengah malam, umat Islam di negara ini digesa untuk terus pertahankan tradisi ilmu serta akliyah yang dihidupkan oleh Universiti Al-Azhar Mesir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia supaya timbul kesedaran secara meluas khususnya dalam kalangan umat Islam di Asia Tenggara termasuk Malaysia. Sejarah Islam hingga akhir tidak terpisah daripada sejarah perubahan dan islah yang dibawa oleh Al-Azhar. Beliau menyatakan perkara tersebut menerusi video perutusannya yang ditayangkan di Majlis Sambutan Hari Al-Azhar Sedunia 2024 di Ibu Negara. Rizda akan mencari mekanisme baharu bagaimana penghasilan getah dapat dipertingkat. Rizda juga akan mengkaji alternatif produk tanaman lain selain getah yang berpotensi menjana pendapatan kepada pekebun. Justru sebanyak 57.15 juta ringgit diperuntukkan melalui Rizda sebagai permulaan usaha meningkatkan pengeluaran hasil getah asli melalui program model pengeluaran getah negara Petara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Petara merupakan model hala tuju baharu Rizda dalam usaha memastikan sektor getah menuju kelestarian melalui aspirasi Desa Madani yang diperkenalkan kerajaan. Tanah-tanah kebun-kebun kecil bagi menambahkan pendapatan mereka dengan mengutilisasikan, menggunakan sepenuhnya tanah-tanah yang kira seluas 257,000 hektar yang saya sebut tadi underutilized atau unutilized, ya. Artinya tanah-tanah yang tidak digunakan ataupun tidak cukup pekerja untuk melakukan menguruskan pengeluaran getah, ya. Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid menyatakan semasa Majlis Santunan Kasih Ramadan di Bagan Datuk. Fenomena El Nino menyaksikan 16 daerah seluruh negara kering tanpa hujan lebih 15 hari. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad memaklumkan paling lama 2 daerah di Sabah iaitu Lahad Datu dan Papar masing-masing kering selama 29 dan 28 hari. Langkawi pula melalui 22 hari tanpa hujan, Pasir Putih di Kelantan 21 hari, Kota Belud, Kota Kinabalu dan Putatan di Sabah 19 hari, Labuan 18 hari serta Jelebu dan Port Dickson di Negeri Sembilan 17 hari. 6 lagi daerah tidak menerima hujan selama 16 hari ialah Muar di Johor, Jeli, Kota Baru dan Kuala Krai di Kelantan, Temeloh di Pahang dan Cuping di Perlis. Sementara itu, Kerajaan Negeri Pahang sentiasa melakukan pemantauan dan menyediakan langkah intervensi bagi menangani kesan terhadap paras air sungai akibat fenomena El Nino. Ketika ini, beberapa lembangan sungai, terutama Sungai Pahang, berhadapan masalah surut dan cetek kesan cuaca panas. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata meskipun paras air sungai dilihat surut berbanding kebiasaan, namun belum mencapai paras kritikal. Orang ramai turut diajak bersama-sama berdoa dan melakukan solat hajat bagi memohon hujan. Semalam, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ya'atuddin Al-Mustafa Bilal Shah menitahkan agar solat hajat dilaksana di semua masjid dan surau di Pahang bermula 23 Mac.
Peruntukan untuk wakil rakyat pembangkang, Kabinet sedang meneliti dan mengkaji beberapa cadangan berhubung pemberian peruntukan kepada pembangkang. Langkah seterusnya adalah kita akan bawa beberapa cadangan kepada majlis pimpinan bagi kerajaan Madani. Ini adalah melibatkan ketua-ketua parti komponen dan selepas itu akan sekiranya perbincangan dengan pihak pembangkang berjalan dengan baik, akhirnya akan kembali kepada Kabinet untuk diputuskan. Beliau melancarkan program tanggungjawab sosial korporat CSR tahunan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Sempena Bulan Puasa bertemakan indahnya Ramadan di Putrajaya. Sistem Pangkalan Data Utama Padu Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM menyatakan bahawa reka bentuk dan pembangunan sistem padu adalah bagi mewujudkan satu pangkalan data yang menjadi rujukan tunggal kebenaran dalam mengukuhkan pelaksanaan program dan penggunaan sumber kewangan negara bagi kesejahteraan rakyat. Sultan Selangor Sultan Sarabudin Idris Shah berkenan berangkat ke majlis berbuka puasa bersama warga Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam di Masjid Al-Watiku Bilal Tuanku Mizan Zainal Abidin. Pada majlis tersebut, Tengku Pemerintah Selangor, Tengku Pemerintah Nur Syikin berkenan menyampaikan sumbangan duit raya kepada 100 pelajar asnaf yang disumbangkan oleh bahagian zakat, sedekah dan wakaf UiTN Zawaf. Selepas berbuka puasa, Sultan Selangor menunaikan solat fardu maghrib, isyak dan solat sunat tarawih. Turut hadir Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zambri Abdul Kadir. Sementara itu, seramai 50 individu menerima sumbangan dari Pertubuhan Kebajikan Amal Silaturahim Isteri-Isteri Harapan Kasih Malaysia bersempena bulan Ramadan. Sumbangan diserahkan oleh Pengerusi Kasih Malaysia Datuk Seri Wan Azizah Dr. Wan Ismail. Penerima terdiri daripada golongan asnaf dan ibu tunggal dari Pertubuhan Kebajikan Warga Desa Hulu Selangor, Pertubuhan Kebajikan Warga Desa Hulu Selangor, Pertubuhan Sayang Wanita Shah Alam, Parlimen Kota Raja, Hulu Langat dan Sepang. Datuk Seri Wan Azizah turut beramah mesra dan berbuka puasa bersama penerima sumbangan dan ahli-ahli Kasih Malaysia di Majlis Khatam Al-Quran dan Iftar Kasih Malaysia 2024. Jelajah Ramadan Radio Televisyen Malaysia RTM 2024 edisi ke-12 kini tiba di Johor yang merupakan lokasi terakhir pada tahun ini. Program diisi dengan pelbagai aktiviti termasuk menyantuni dan berbuka puasa bersama 30 anak yatim dari Pusat Jagaan Kasih Setanggi Johor Bahru. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata sepanjang sesi Jelajah Ramadan ini diadakan, ia berjalan lancar. Program akan bersambung di Petron Bandar Seri Alam Masai pada hari esok sebagai penutup. Perjalanan sungguh lancar. Apa yang paling penting ialah kita sempat menyantuni masyarakat pelbagai pihak, pelbagai latar belakang. Dan yang penting juga ialah kita sempat untuk memahami apa yang mungkin dimahukan oleh penonton kita, pendengar kita. Jadi dengan informasi yang ada ni, dengan data-data yang rakan-rakan kita dapat mengolah program yang sesuai yang untuk kita bawakan, tak kira lah di televisyen, radio ataupun melalui platform digital kita. Datuk Suhaimi ditemui semasa Majlis Iftar Titipan Kasih Jelajah Ramadan 2024 di RTM Johor. Tanpa mengira perbezaan fahaman politik, 300 penduduk kampung Teluk Paku, Kuala Terengganu bergotong royong menyediakan juadah iftar. Itu antara konsep perpaduan yang diterapkan penduduk di kawasan itu sejak 21 tahun lalu. Pengerusi kawasan Rukun Tetangga KRT Kampung Teluk Paku, Ayub Mahmad berkata, tradisi berbuka puasa sekampung diteruskan kali ini. Sejak penganjurannya 2003 lalu, komuniti pelbagai peringkat usia bersama-sama berbuka puasa di dataran kampung itu. Tujuan penganjurannya antara lain mahu mengekalkan keharmonian dan perpaduan sesama mereka.
Cuma program ini kita nak mengeratkan lagi untuk kita mengenalkan generasi muda. Generasi muda untuk meneruskan aktiviti-aktiviti ini sekiranya kita dah lama ni dah mendahului dia. Jadi itulah kita nak tunjuk contoh tauladan kepada masyarakat muda. Penduduk berkumpul sejak pagi bergotong royong menyediakan juadah sehingga masuk waktu berbuka. Antara juadah disediakan adalah gulai daging, ayam pusing, ikan masin dan pencuci mulut. Berita sukan menjelang kejohanan badminton Asia BAC 2024 di Ningbo, China. Dari 9 hingga 14 April ini, pemain bergu negara Guo Zifei mengakui tekanan dirasai apabila dia dan pasangan Nur Izzuddin Romsani bakal menentang juara bertahan dunia dari Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Seo Sung Jae pada aksi pembukaan. Pressure memang pasti ada lah, tapi kena handle dengan cara bagus lah. Kami pun tak fikir banyak lah, cuma try our best and then bincang dengan coach apa strategi kena pakai lah. Musim 2024 menyaksikan pasangan tersebut belum lagi meraih sebarang gelaran kejuaraan. Kali terakhir adalah pada saingan Abu Dhabi Masters 2023 Oktober lalu. Dalam pada itu, Zifei menyatakan mereka tidak mahu meletakkan sasaran yang tinggi, sebaliknya hanya mahu fokus terhadap prestasi. Turut senada pelitan yang berdepan cabaran getih pada BAC 2024. Ini selepas dia dan pasangannya Emtina diundi menentang pirang ke-8 dari Jepun Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara. Then for now kita hanya mau fokus first match dulu. Kita akan analyse dengan coaches, dengan game analysis, tengok macam mana boleh main, apa strategi boleh guna, dan juga of course as usual kita kena fokus on our own, me and Tina, our rotation, our communication on court. So kita buat yang terbaik lah. Dengan itu akan berbincang bersama barisan kejurulatihan mengenai strategi yang tepat dalam usaha mengatasi pasangan dari negara matahari terbit itu. Biarpun gandingan Matsumoto Nagahara berada di ranking ke-8, namun rekod perlawanan tetap memihak pasangan negara yang menghuni kedudukan ke-13 dunia apabila menang 3 daripada 4 pertemuan sebelum ini. Dalam perkembangan berkaitan pelitan jakin, sesi latihan dan sparring bersama beberapa pemain bergu lelaki dari Indonesia mampu menambah beberapa input baharu untuk dibawa ke kejohanan akan datang. In training, of course, mereka lelaki kan, of course itu speed, konsisten dan juga power mereka lebih lebih kuat daripada perempuan. So ini memang benefits kita lah. So kita pun tengah try to catch on their speed and also try to improve our consistent speed and power. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.